Kenapa pergi haji? Kenapa pergi umrah? Kalau saya buat khusus tu, soalan pertama yang saya akan tanya, kenapa pergi? Kalau kata dah sampai masa, dah kota dah ada, duit dah cukup, masa semua dah ada, itu salah jawapan. Pergi sebab menyahut panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah itu. Kadang-kadang kalau dia tak ada duit pun, tapi sekiranya Allah nak dia datang, maka Allah adakan duit untuk dia melalui orang lain, macam-macam cara. Kalau dia tak ada masa, tuan, tapi Allah nak dia datang, maka Allah luangkan masa untuk dia. Seperti mana kita sekarang, kalau Allah tak nak kita datang, wa na'udzubillah min zalik, minta jauh lah, maka Allah tutup ruang dan peluang. Allah tutup masa dan tenaga dan harta, sehingga kita terperangkap tak boleh datang. Nampak? Tapi nak bagi tahunya, ini kemuncak ibadah rukunnya. Kalau balik pada haji itu kena graduate lah. Graduate. Graduate balik haji dia graduate sepatutnya. Dia dah complete pass. Rukun Islam yang 5 tu complete. Sebab tu orang ramai yang balik pada haji dia akan nampak satu perwatakan, penampilan, percakapan mesti berbeza daripada sebelumnya. Dan ramai orang juga kaitkan, aku belum bersedia nak pergi sebab belum bersedia nak berubah jadi baik. Macam-macam lah tanggapan yang silap kadang-kadang. Adapun sidang jemaah yang dimulakan Allah SWT, kita sedang berada pada fasa grand finale. Grand finale itulah. Kalau dulu, sebulan yang dulu, kita menunggu kemuncak Lailatul Qadar. Itu kemuncak gilang gemilang Ramadan Al-Mubarak. Malamnya itu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita sekarang ni, kalau tengok kemuncak kepada syariat itu ialah haji. Sebab tu adanya wukuf, kemuncak juga. Dan Nabi kata maupun hadis, tiada haji kalau tiada wukuf. Waqaf, wukuf ni apa? Waqaf, berhenti. Apa nak berhenti? Berhenti daripada ingat makhluk. Berhenti daripada berharap kepada makhluk. Berhenti daripada sentiasa ketagih dengan ganjaran dan harapan dan segala bentuk perbuatan yang datang pada makhluk ni. Berhenti. Dan arafah, kenal Allah. Apa yang kita nampak sekeliling hari ini, ada isteri, ada anak, ada duit, seluruhnya ada. Kerana sifat Allah yang maha ada. Itu saja. Sebab tu dalam kalimah talbiyah itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wa la manja minallah illa ilaih amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar.
akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malamnya penuh barakah ni kita berada pada hari tasyrik. Hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka masih lagi kita terikat dengan amalan untuk membesarkan Allah SWT. Takbir. Lafazkan takbir muqayyad. Ini setiap lepas solat kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Pada malam yang penuh barakah ni, menyambung pengajian kita insya-Allah. Dan kita cuba dan mohon pada Allah Ta'ala untuk diberikan kekuatan, diberikan kita ruang dan kesempatan untuk kita terus berada di dalam perbahasan majlis ilmu ni. Kita berada dalam perbahasan atau perbahasan majlis ilmu. Kita berada di dalam taman syurga. Walaupun secara maya, tetapi dengan niat kita, dengan kesungguhan kita untuk menuntut ilmu ni, mudah-mudahan Allah angkat, Allah terima amalan kita ni untuk menghidupkan majlis zikrullah. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita pada malam ini. Dan bantu sebarkan dulu pada sahabat kita yang lain, insya-Allah bantu sebarkan dulu. Kepada yang baru mengikuti pengajian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dalam pengajian tafsir kehidupan. Bersandarkan kebenaran, menundukkan sangkaan. Alhamdulillah kepada yang terus istiqamah, syukur pada Allah. Ini satu kurniaan untuk kita memahami kehidupan ini. Kehidupan ini perlu dirungkai. Satu kurniaan yang besar sebab tanpa kita memahami tentang kehidupan, pelbagai perkara yang perlu kita rungkaikan, maka kita akan beramal dalam keadaan berbelah bagi. Jadi, perbincangan dia pecah pada dua, perbincangan tentang amal, perbincangan tentang iman. Iman itu terjemahan daripada kehidupan, tuan-tuan. Amal itu perbahasan tentang fikih, bagaimana pelaksanaannya, rukunnya, sah batalnya. Dan perbincangan tentang kehidupan ini tentang penerimaan. Penerimaan, bagaimana kita nak menerima kehidupan ini. Lalu kita menghayati, menyelami, sehingga amalan yang kita lakukan itu sempurna dengan penerimaan yang tidak berbelah bagi. Ini kadang-kadang kita penerimaan berbelah bagi. Nak buat ketaatan kadang berbelah bagi. Dan kesibukan dunia, kehidupan dunia yang tak henti-henti. Sebut saja kehidupan dunia ni memang sibuk, tak henti-henti. Lalu kita pun menjadikan kesibukan itu untuk kita berbelah bagi untuk taat. Kita berbelah bagi untuk melaksanakan suruhan Allah. Suruhan orang yang Allah suruh taat. Inilah yang kadang-kadang kita lepas pandang. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Beberapa hari saya tak masuk kelas Ustaz. Tak apalah, Puan Siti Aminah. Tahu urusan ada. Dan semua yang menonton pun tak ada kewajipan pun nak ikut. Nak ikut ke tak ikut pun tak ada masalah. Ikutlah. Mana-mana ruang peluang yang anda rasa anda ada masa, anda ikutlah. Kalau tak ada masa, tak ikut pun tak apa. Ustaz, macam dia bunyi ni. Yalah. Kita ni, orang kata apa? Masing-masing ada tugas masing-masing kan. Jadi pandai-pandailah aturkan tugasan itu. Pandai-pandailah. Mudah-mudahan yang penting jangan ada yang ketinggalan. InsyaAllah. Baik, jadi sedang yang muliakan Allah SWT. Kita akan mulakan dengan baca surah Al-Hadid. Dan kita akan tutup dengan surah Al-Mulk. Azam untuk baca. Dan bila baca dengan kefahaman kebenaran dia akan bertambah berat lah. Kalau baca ikut tanpa ada kupasan kebenaran, kita boleh beramal lah. Tak ada masalah lah. Tapi padanya ada perbahasan kebenaran, dia memang amalan tu akan jadi sama ada makin ringan ataupun kadang-kadang jadi halangan, jadi berat. Sebab beza, sebab amalan ni mesti didokong, dibawa dengan kebenaran. Didokong dan dibawa dengan kebenaran. Bila ada kebenaran, dia mesti bersandarkan kepada kesucian. Benar ni, wa qulil haqqu mir rabbikum. Balik kepada Allah. Baik, jadi sudah jemaah yang mulakan Allah SWT. Dan lagi satu, kebenaran tidak perlukan sokongan, tak perlukan pengikut, tak ada masalah. Dan kita tugas menyampaikan, itu satu kewajipan. Sampaikan saja. Berapa orang nak ikut, nak dengar ke, sebab ada ustaz ramai yang tak berapa nak dengar ke apa, tu bukan hal saya. Saya tak mau dengar berapa orang ramai ke, sikit ke, itu bukan urusan saya.
Urusan saya adalah menyampaikan apa saja yang Allah berikan. Amanah sebagai tenaga pengajar, penyampai ilmu, lalu disampaikan. Tidak perlu ikut keadaan, tidak perlu ikut masa lapang anda. Kalau anda tak ada masa lapang, tak payah tengok langsung, tak ada masalah. Kalau ada yang kata lebih bersesuaian dengan ini, pergi cari, tak ada masalah. Sebab ini satu perbincangan yang tidak melibatkan perasaan. Dia tak ada nak perlu nak touching ke, minta maaf Ustaz tak masuk, minta maaf tak apa. Tak perlu minta maaf pun tak apa, tak payah masuk pun tak apa, tak ada masalah. Kan? Dia tak perlu sebab kita tak ada nak melibatkan perasaan, tak perlu nak libatkan apa-apa. Ini perbincangan kebenaran. Kebenaran ni kita tidak bersandarkan kepada perlukan sambutan, perlukan sokongan, perlukan orang, tak. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksi. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan ini untuk saksi di hadapan Allah SWT. Anda ikut pengajian, ada niat nak mengaji, saksi anda sendiri di hadapan Allah SWT. Kita masing-masing akan dipertanggungjawabkan atas apa perlakuan kita. Itu saja. Jadi tanggungjawab saya menyampaikan supaya tidak menjadi, orang kata apa, bersoal jawab dengan Allah SWT. Diberikan kefahaman, ilmu, kebenaran. Tapi kenapa? Wata'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Kenapa tak sampaikan, sembunyikan? Oh sebab tengok keadaan lah, sebab saya belum cukup ke depan, belum menonjol, popular pun tak ada lagi, ilmu pun tak banyak. Itu macam-macam alasan lah. Orang pun tak berapa ramai nak tengok kan. Jadi saya tak boleh nak sampaikan. Kalau itulah jawapan saya, memang saya ke dalam lah. Jadi menyampaikan kebenaran ni tak perlu. Tak perlu tengok orang bagaimana dia bersedia ke tidak. Kadang-kadang kebenaran ni kadang-kadang sehingga satu keadaan yang ada yang saya dapat, dia bagi tahu, Ustaz saya di pulau kan Ustaz. Dah itulah memang kebenaran. Kebiasaannya orang dengar katalah ayam. Tiba-tiba kebenaran itu merujuk pada Allah. Memanglah anda akan dipulaukan sebab bunyi itu berbeza. Susah orang nak faham. Susah orang nak menerima. Memang untuk ke syurga memang dengan kesusahan. Susah, bukan jalan senang. Tapi susah bukan sebab kena touching-touching dengan orang. Orang tak faham saya, orang hina saya. Orang tak ada, bukan susah touching-touching. Tak ada susah perasaan. Susah menyampaikan kebenaran. Susah mempertahankan ketaatan. Susah dalam melaksanakan suruhan. Itulah yang Allah nak tengok. Bukan susah nak menangani masalah manusia, menangani kefahaman manusia. Kadang-kadang tak faham apa yang disampaikan. Dalam bahasa Jawa, I don't care. Saya tak kira. Sebab hidup ini antara kita dengan Allah. Itu je. Sebab tu sebenarnya kita tak ada masalah dengan manusia. Sebab hidup kita dengan Allah je. Betul dengan Allah, dengan manusia kita boleh jalan. Sebenarnya kita tak betul dengan Allah. Sebab dengan orang kita jadi hara, tunggang langgang. Sebab hati tak ikhlas ni, dalam hati ni. Amalan membukit, tapi ikhlas secubit. Orang pun cakap, Ustaz jangan nak peli-peli pula Ustaz. Dah kita tukang mengajar, peli bendanya. Lainlah kalau kita tak mengajar. Cakap-cakap, baling-baling batu sembunyi tangan. Ini memang mengajar. Jadi kita tengoklah gerak langkah itu, kita nampaklah kat mana pincang ni tu. Macam contoh bawa kereta. Ni tukang pengajar ni dia mengajar bawa kereta. Tengok-tengok cara bawa kereta tu hayang. Tiba-tiba tukang tenaga pengajar kata ni karang aksiden karang. Sekali orang yang kat tepi jalan dengar, tuan jangan sangka buruk ya dengan orang yang bawa tu hayang tu. Kita jaga diri je. Saya jaga. Dah kita tahu bawa tu hayang tu potensi untuk aksiden tu tinggi. Samalah dengan apa perbuatan amal yang melibatkan perasaan, touching lah, emosi lah, apalah itu, macam-macam hal. Lalu kecenderungan untuk tidak ikhlas tu tinggi. Bukan kata kita kata, tak ikhlas. Lainlah. Nampak? Inilah fitnah zaman tuan-tuan. Nak bercakap kebenaran pun kita pula dipersalahkan. Kan? Tapi dalam bahasa Jawa kata lain sekali, I don't care. Kita cakap, tetap cakap. Sampaikan, tetap sampai. Kerana hidup ini ditaja oleh Allah. Maka kena jaga pesanan penaja. Allah yang taja semua. Jadi apa benda yang Allah kata, itu kena pertahankan. Jadi sidang jemaah yang bukan Allah Ta'ala. Ikhlas itu tersembunyi. Memang ikhlas itu tersembunyi. Tetapi, zahir kepada ikhlas itu nyata. Ikhlas itu tersembunyi. Tetapi zahir pada keikhlasan itu nyata. Faham? Jelas?
Apa maksud dia? Perbuatan, akhlak. Memang asalnya tersembunyi, tetapi nyata dalam pelakuannya. Yang nampak, yang mengaji. Yang nampak, yang belajar. Kalau tak nampak, macam mana kita nak jaga keikhlasan? Manja ni, wallahu alam. Saya ikhlas, wallahu alam. Oh, jenuh macam tu. Kalau semua, wallahu alam. Ada? Macam mana nak betulkan perbuatan kita? Nampak? Sebab tu pengajian kehidupan melibatkan akidah, tauhid, tasawuf sebenarnya mengajar untuk melihat ikhlas ke tidak. Yang masalahnya menuduh orang tak ikhlas. Itu bersalahan dengan pengajian. Sebab mengaji tentang akidah, tasawuf tidak tengok orang, tengok pada diri. Apa yang disampaikan itu adalah bertepatan dengan diri kita, bukan dengan orang lain. Nampak? Nah, jadi perbuatan tu menyatakan keikhlasan. Syariat akan menguji hakikat. Jangan main-main. Sebab itu Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau betul lah kita ni beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkata baik atau diam. Bermaksud daripada kata-kata nanti nampak kita ni jenis orang beriman ke tidak. Nampak? Ingat, sebab tu hati-hati dengan kata-kata lisan ni. Jadi makna bukan lisan saja, perbuatan. Perbuatan itu menggambarkan dalaman. Dia memang asalnya ikhlas tersembunyi, tapi lama-lama nyata keikhlasan itu. Allahu Akbar. Allah tak sembunyi-sembunyi, tuan-tuan. Perbahasan ikhlas itu tersembunyi, tetapi pelaksanaannya nyata sekali. Tinggal lagi yang melihat tu jenis jahil atau orang yang faqih. Orang jahil ni semua benda dia kata buruk. Semua benda orang kata buruk. Tapi kalau orang yang faqih, yang arif, ada ketika dia akan sentuh sesuatu tajuk itu. Nampak? Hati-hati dengan syariat. Sebenarnya syariat menguji hakikat. Jangan tinggal syariat. Syariatlah yang menguji hakikat balik. Macam mana anda nak tahu anda berhakikat? Di saat syariat anda itu pencang dan lencong tak ke mana. Dan sidang jemaah yang bukan Allah Ta'ala. Sebab itu, kita kena bersusah-susah. Seperti dia kata, itu syariat, dia susah-susah. Kerana susah itulah mendidik ikhlas. Itu dia. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Khair. Ni dah panjang dah ni. Kita berhenti sekejap, kita sambung balik untuk kita mula dengan mengaji kita surah Al-Hadid insya-Allah. Kemudian kita sambung perbahasan tadi. Khair. Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم
وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد
وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sedang jemaah yang berkata Ta'ala, Alhamdulillah pada yang dah membaca tadi bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Suka saya ingatkan, bila kita menuntut ilmu ni, kita ada amalan-amalan yang kita selangi bersama. Menuntut ilmu tu juga adalah satu amalan yang besar. Apabila datangnya seruan, datangnya pengisian, apatah lagi pengisian itu ada dengan bacaan Quran, maka ini satu perkara yang perlu direbut peluang ini. Baca Al-Quran dalam majlis ilmu. Baca Al-Quran dalam majlis ilmu dengan baca Al-Quran dengan sendiri-sendiri. Beza. Ada ketikanya kita buat halaqah Quran saja. Ini kita sedang berbahas pengajian. Kemudian kita awalinya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Membacanya pula dengan surah Al-Hadid. Itu perisai. Anda boleh nampak tak? Kenapa kena Allah gerakkan untuk ini? Dan memang menjadi satu perkara yang saya berfikir. Berfikir dengan mohon petunjuk Allah Ta'ala. Adakah sesuai? Kenapa dia akan jadi berat? Saya faham. Dalam pengajian ini berat. Nak makankan pakaian perisai. Baju perisai berat tuan. Sebab tu bila dengar dia, oh berat. Tak apa, skip dululah. Nanti dia dah cakap-cakap aku dengar balik. Tuan-tuan, bila anda itulah ayat dia. Nak pergi berjuang tapi tak ada perisai. Tumbang tuan-tuan. Itu dia. Jadi ayat-ayat Quran ini adalah perisai bagi kita. Kefahaman itu adalah penguat bagi kita. Bila ada perisai dan kefahaman, jadi kuatlah. Ada orang ada kefahaman tapi tak pakai perisai. Ada kekuatan tapi tak ada perlindungan. Kuat sajalah. Kuat saja, tak ada perlindungan. Memang sajalah. Sebab itu, bila ada perbahasan-perbahasan yang melibatkan, dia ada kadang-kadang ada perisai saja, tak ada cerita kefahaman. Kebanyakannya amalan ni perisai je lah. Pakai, tapi tak kerti lawan. Macam mana? Tak ada orang kata apa, pengisian. Ini perisai dan ada. Kenapa kena baca ni? Sebab perisai. Nampak tak? Perisai. Perisai dan bila dah pakai, kemudian kita belajar kefahaman. Bila kita renung balik tentang fadilat surah Al-Hadid, Masya Allah. Surah yang menghilangkan keraguan, tuan-tuan. Menghilangkan keraguan. Bukankah kita nak bincang tentang kebenaran? Tak lekat-lekat lah Ustaz. Tak payahlah nak faham ni. Dah ada keraguan, macam mana nak faham? Antara kaedahnya bila datang ni satu suruhan ataupun satu, saya tak letaklah suruhan kan. Tapi bila kita baca, jadi sepatutnya menjadi ikutan. Oh yang nak baca juga. Aku mengaji ni.
Melainkan jadi pendengar lah. Pendengar tak payah ikut lah. Kalau pendengar dah tak ditekankan. Ni saya tumpukan kepada yang saya jadi penuntut Ustaz, jadi azam ni. Ni biar lagi faham buat tu. Bila kita membaca ni tuan-tuan, dia jadi pelindung. Ni keraguan tu. Sedangkan Al-Quran itu zalikal kitabul la raiba fi. Tiada keraguan. Jadi ketika kita membaca surah Al-Hadid ini adalah menghilangkan keraguan. Masya-Allah. Ayat perisai. Berat tak daya tuan-tuan, try baca seorang tengok. Tak tahu baca. Nak jadi baca seorang-seorang, try. Nak pakai perisai seorang-seorang. Boleh lah. Tapi dia menjadi satu benda yang berat. Jadi bagi yang baru mengikuti pengajian malam ni, alhamdulillah, membaca surah Al-Hadid adalah perisai bagi mengikuti pengajian kebenaran. Nak berperang juga, perisai kena ada. Jadi sedang jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ditutup dengan apa? Lepas perisai, lepas berlawan, apa jadi? Ada kesilapan tidak? Kadang-kadang ada. Tutup dengan Al-Mulk. Itu pembersihan. Surah Al-Mulk itu pembersihan. Tidak ditanya soal jawab kubur, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita harap begitu. Asbah Fauzi, rasa ringan. Alhamdulillah. Bahasa berjemaah. Sebab dibawa. Dia berat ni sebab apa? Kalau misal kata, ianya tidak difahamkan. Mendengar semata-mata tetapi tidak digerakkan anggota. Maka bimbang dapat juga pahala tapi tidak sempurna. Di mana susahnya? Ingat, dasar dalam amalan itu susah-susah. Jangan mudah-mudah. Mana lebih susah? Mendengar atau membaca? Membaca. Jadi baca. Mana lebih susah? Nak membaca, mendengar atau melaksanakan? Melaksanakan. Makin susah, makin bagus. Baca. Alah dah biasa baca Ustaz, dah ringan. Rasa terbang-terbang pula baca. Sekarang buktikan pula. Jadi sedang jemaah mulai Allah Ta'ala. Ya Puan Razak, boleh, tak ada masalah. Tanpa wuduk pun boleh. Berwuduk ni, itu fadilatnya berwuduk. Nak memegang mushaf Al-Quran, nak membacanya, tidak ada perlu berwuduk. Berwuduk ni bila nak memegang Al-Quran. Nak membacanya tidak. Sebab tu baca tafsir, bagi tak ada wuduk, ambillah tafsir. Ustaz, macam mana Ustaz, fadilat ni sama ke tidak? Ayat Quran ni pahalanya 10 Nabi kata. Berwuduk atau tidak? Tapi sudah pastilah yang berwuduk tu pahala berwuduk pula. Adalah dia punya tambahan-tambahannya. Faham? Jadi sebenarnya jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi mendengar. Sebab tu jangan kita ambil mudah. Tak apa Ustaz dia dengar. Ustaz saya baca dengan phone sebab tak ada wuduk. Baca dengan tafsir. Baca dengan tafsir. Mana lagi mudah? Guna phone atau ambil Quran? Mudah. Mana lagi susah? Ambil Quran, buka. Susah tak? Susah. Hanya susah tu ambil. CP dia mudah. Mana amalan yang susah? Buat. Sebab kita nak berbincang tentang apa ni? Nak menundukkan perasaan. Perasaan ini lawannya kesusahan. Itu je. Ni mukadimah kita tentang perasaan. Perasaan itu apa? Perasaan itu adalah nafsu. Saya guna bahasa perasaan. Perasaan ini adalah berbicara soal nafsu. Nafsu bicara soal perasaan. Perasaan itu nafsu. Nafsu perasaan. Tak lain daripadanya. Perasaan ini, bagaimana nak menundukkan dia? Tundukkan dengan kesusahan. Sebab tu setiap kelalaian itu bukan di saat susah, tapi di saat senang. Sebab tu Nabi kata, antara dua perkara yang manusia akan buat, senang-senang dilupakan. Apa dia? Waktu sihat dan waktu lapang. Nikmat yang akan dibuang begitu saja. Nikmat sihat, nikmat lapang. Jadi sebab itu, menundukkan nafsu itu, gandingannya puasa. Menahan diri. Kan susah tu. Elok-elok dah jenis makan ikut suka aku lah. Aku nak makan apa. Tiba-tiba aku tak ada.
Aku tak boleh makan. Makan ada, aku tak ada. Sebab apa? Rupa-rupanya makan itu ada suruhan. Oh, Allah hanya suruh makan ni. Iyalah. Oh, ingatkan aku yang nak makan. Tak, nak tu nafsu kamu. Suruh makan, larang makan itu hukum Allah. Jadi nak menundukkan nafsu kamu, bahawa makan tu ingat suruhan Allah. Dah makan, jangan malas. Tak salah nak makan. Tak salah, kulu washrabu min rizkillah. Makanlah, minumlah, Allah kata. Tapi masalah dia makan jadi ulas sawa, melingkor. Malas. Sebab tu ulama kata kurang makan tu sebab nak ngelakkan malas. Tapi Ustaz, saya banyak makan, rajin. Silakan, bismillah. Oh, lagi makan, lagi rajin Ustaz. Silakan. Tapi biasanya lagi makan, lagi malas. Biasanya. Tapi kalau anda ni di luar kebiasaan, silakan. Saya makan nasi menggunung Ustaz. Tapi saya kerja, Allah. Solat, taat. Nah, susah itu adalah pasangan untuk perasaan. Sebab tu perasaan tidak suka kesusahan. Asal susah sikit, mula tunjuk perasaan. Betul? Asal susah sikit, tunjuk perasaan. Baru suami nak kahwin lebih sikit, tunjuk perasaan. Susah. Baru suami suruh sikit, angkat. Tak boleh ni tidak adil. Sebab tu kalau lihat bagaimana perasaan itu ditundukkan dengan hukum hakam. Habis cerita. Sebab tu datang syariat puasa. Syariat puasa itu susah kerana aku tiada. Ulangan sekali. Syariat puasa itu susah kerana aku tiada. Bayangkan, aku tu tak ada ketika puasa. Aku lapar, tunggu buka. Aku nak bersama dengan isteri, tunggu buka. Isteri tu pun aku punya, Allah kata. Nak cakap apa? Kalau tidak, kau suka aku lah. Time aku nak, aku datang. Time aku lapar, aku makan. Time aku haus, aku minum. Biasa kita tak makan, tak minum sebab tak ada makan. Tak makan, tak minum sebab tak ada fulusul duit. Tak ada. Ini duit ada, makan ada. Tak boleh buat apa. Nampak? Itulah dia. Jadi syariat susah. Itu sebenarnya menundukkan perasaan. Sebab itulah Nabi pilih susah. Sebab adat manusia senang itu lalai. Nampak? Bila orang susah, tak nak susah. Orang susah dia macam tolak susah. Aku tak mau susah. Aku tak suka susah ni. Maka dia akan jadi kufur dengan susah itu. Sebab apa? Dia akan menentang kesusahan dengan perasaan yang tidak suka dengan kesusahan. Lalu dia memberontak untuk mengeluarkan diri pada kesusahan dengan cara dia. Dia tak suka susah. Dia tak suka susah. Dia tu siapa? Nafsu. Nafsu yang tak suka susah. Sebab tu ketika Iblis laknatullahi alaih disuruh sujud, itu susah. Sebelum itu dia tiada suruhan yang berupa bentuk sujud yang susah itu. Semua buat. Semua buat. Macam kita semua buat. Dah jadi kebiasaan. Orang baca Quran, kita baca Quran. Orang solat, kita solat. Okey, sama-sama. Tiba-tiba ada satu suruhan yang bertentangan dengan kebiasaan. Sebab tu, ketaatan itu kesusahan. Taat itu adalah satu kesusahan. Seorang suami taat dekat mak. Susah sebab ada isteri anak-anak. Susah, benda yang susah. Kadang-kadang hajat mak perlukan sesuatu. Isteri pula, jenis tak faham bahasa. Jenis tak faham bahasa pula, mula berkira-kira. Kan? Ingatkan taat ni budak-budak je. Dia tengah budak-budak dak. Ampar berjanggut sampai ke pusat pun. Isteri ada 4 pun. Tak tertanggal pakaian ketaatan dengan seorang mak dan ayah. Tak tertanggal. Jangan bagi alasan dah kahwin lebih,
mak mentua pun ada lebih, mak sendiri dilupakan. Itu susah. Seorang isteri nak taat dengan suami, itu satu benda yang susah. Perasaan tak suka. Apatah lagi suruhan yang melibatkan perasaan dia. Tak suka. Lalu sekali ada orang cakap, tulis kat wall saya, kita ni manusia biasa, ada hati dan perasaan. Saya pun jawab, memanglah ada hati dan perasaan, tapi kalau biarkan hati dan perasaan, rosaklah. Sebab tu jangan ikutkan perasaan. Bila ikut perasaan, maka hati pun akan tenggelam juga. Sebab tu agama datang membimbing kita untuk mengisi, menjaga hati, menundukkan perasaan. Siapa suruh tu? Allah suruh. Allah suruh. Jangan kita ada hati, kita ada perasaan, saya sedih pasal apa? Allah kata jangan sedih. Janganlah. Wala tahinu wala tahzanu. Saya malaslah bang. Apa malas-malas? Tu ayat dia. Oi, ustaz, ya benar. Nabi SAW kata, seorang budak umur 7 tahun ni bab solat. Dah kena suruh 10 tahun tak solat boleh dirotan. Bayangkan. Jadi perasaan ini nak senang. Sebab tu orang tak nak susah. Kerja nak senang. Nak ngaji malam-malam dengan ini susah. Nak dengar pula pengajian macam ni. Ini susah. Ada pengajian yang senang-senang tak? Ini susah ni. Susahlah nak terima. Berat. Sebab apa? Sebab cerita buat perasaan. Perasaan tak suka. Cuba cerita yang sonok sikit malam-malam, fadilat-fadilat ke. Sonok sikit saya dengar. Ini cerita apa ni? Saya tak sukalah dengar. Ya, Cikgu Amir. Betul tu statement tu. Bila hal agama, jadi orang biasa. Bila hal dunia, nak jadi luar biasa. Nak jadi super mom, super dad. Semua nak super. Semua boleh. Tapi bila bab agama, nampak? Perasaan, ya Abdul Alim Taufik. Perasaan tu nafsu ke Ustaz? Atau naluri sebelum jadi manusia? Itulah dia ada rohani, naluri, lumrah. Dia panggil fitrah dan lumrah. Jadi hati nurani, naluri. Naluri itu merujuk kepada tadi perasaan tadi. Lumrah, adat manusia itu. Lumrah. Yang mana Allah jadikan manusia itu bersifat ajilah, berkeluh kesah. Tapi yang ada agama, dia akan tundukkan keresahan itu. Nampak? Sebab tu saya mengatakan dalam satu kenyataan, kebaikan itu milik Allah, bukan milik organisasi atau pribadi. Sebab tu sebelum kita nak terjun ke dalam suruhan kebaikan, suruhan sebelum kebaikan itu adalah kebenaran. Sebelum nak terjun ke dalam suruhan kebaikan ni, nak buat baik ni, suruhan kebenaran dulu. Okey. Mari saya buat gambar rajah dia sekejap. Mari kita tengok tentang kronologinya. Dia panggil kaifiat. Kaifiat dia. Kaifiat berbuat baik. Ada kaifiat ni Ustaz? Ya. Macam mana Ustaz boleh tahu kaifiat berbuat baik ni? Apabila kita kembalikan kepada perbahasan akhlak. Akhlak ini ada tak cerita dia? Ada. Apakah perbincangan tentang akhlak? Itulah sifat wajib bagi Nabi SAW. Soft. Baik, apa kaifiat ni? Kaifiat ni apa? Kaedah. Ni nama mengajar. Jangan kata Ustaz kena sangka baik, Ustaz orang buat baik kena sangka baik. Soalan ni, apa definisi berbuat baik? Itu kena tahu. Itu yang kena tahu. Nanti kan bukan berbuat baik, selagi bulan buat baik.
Faham? Kalau tak tahu kaifiat berbuat baik, silat hari bulan, dia jadi buat-buat baik. Buat-buat baik. Orang suruh buat baik, buat sehabis baik, dia buat-buat baik. Jadi kaifiat ataupun kaedah berbuat baik. Dah, baru nak cerita buat baik Ustaz. Dan sebelum bukan cerita buat baik ke? Itu komponen-komponen kehidupannya. Ni nak masuk lah ni. Bila sebut tentang kebaikan, yang pertama, itu tidak boleh melibatkan perasaan. Perasaan mesti ditundukkan. Syarat pertama. Atau bahasa mudah yang biasa kita sebut nafsu ditundukkan. Sebab tu ada orang buat kebaikan masih ikut nafsu. Apa perbahasannya? Mudah. Dalam satu hadis Nabi SAW, mafhum hadis, panjang hadisnya. Ada beberapa orang jumpa Nabi yang mengatakan dia nak solat je. Dia nak puasa je. Dia nak buat semua amalan agama. Dia puasa tak buka-buka solat. Dia tak nak buat apa-apa. Nabi kata, jangan. Ini dia panggil melampau. Nafsu ni dia akan suka buat benda yang ekstrim. Kalau dia belum ditundukkan, kebaikan tu dia akan buat ekstrim. Dia akan melampau. Sebab apa boleh melampau ni? Sebab dia nak sempurna. Dia nak perfect. Sebab tu ada orang, kalau dia beramal tanpa menundukkan perasaan, maka dia akan buat benda yang ekstrim. Dia kalau tak suka suami, dia buang suami terus. Dia ekstrim. Kalau dia buat amal, dia buat tak kira orang lain. Jadi sedangnya yang mulakan Allah SWT. Ikut rasa binasa, ikut nafsu lesu. Itu ada perbahasan je lagi tu ya Puan Mazda. Dia tak semua ikut rasa tu binasa. Rasa yang bagaimana akan binasa, nafsu yang bagaimana yang lesu. Dia yang tepatnya bila sebut nafsu, maka itu nafsu menunjuk pada amarah lawamah. Nafsu saja. Tapi kalau nafsu mutmainnah itu tidak lesu. Nafsu mutmainnah itu nafsunya sudah ditarbiah. Adapun rasa yang binasa itu bukan rasa yang kita sangka-sangka. Apa rasa? Rasa ke perasaan? Ataupun ada perbezaan lagi. Rasa yang binasa adalah rasa yang ditundukkan ataupun yang terkesan dengan perasaan. Itulah rasa bangga, rasa sombong, rasa hebat. Kerana apa? Itu ada penyakit hati. Tapi kalau rasa kehambaan, rasa sayang, rasa cinta, itu kebaikan. Nampak? Itu ada perbahasan dia. Tidak semua ikut nafsu itu lesu, tidak semua ikut rasa itu binasa. Lepas tu ikut pengajian. Jangan berhenti ya. Dengar lagi perbahasan ni sampai habis. Kan jangan dengar sekerat. Dengar sampai habis. Ikut je insya-Allah. Nanti jumpalah perbahasan dia, kefahaman dia. Baik. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Bila sebut perasaan, mesti tundukkan. Nafsu ni mesti tundukkan supaya kita tidak jadi orang yang ekstrim, sempurna. Dan nafsu ini, dia akan pergi kepada keadaan dan kebendaan. Anda bayangkan bagaimana kebaikan itu yang mana baik ni hasanah ni. Kebaikan itu hasanah. Hasanah ini kata dasar dia husna, hasanah, husna. Kalau rujuk husna ni kembali kepada asmaul husna. Bayangkan kebaikan ni. Sebenarnya kebaikan ni tiada kaitan pun dengan diri kita ni. Tiba-tiba kita kaitkan kebaikan dengan keadaan, kebendaan. Bayangkan. Contoh yang baru-baru ni saya tulis tadi. Nak buat kebaikan sedekah, pertama kena tengok kebendaan. Kena ada duit Ustaz. Jadi kena buat promosi lah. Macam mana nak dapat duit? Macam nak sedekah kena buat promosi. Buat ada duit. Kemudian dah kamu buat kebaikan ni,
bersandarkan kebendaan ke? Ada duit baru sedekah. Ada duit baru sedekah. Ke sebab sedekah itulah yang mengadakan duit nanti. Dia dah terbalik dah tu. Atau apa tujuan duit? Kalaulah ada duit baru sedekah, maknanya sebelum ada duit, tak sedekah lah. Ini kena faham. Ada pula yang kaitkan pula dengan keadaan. Kebaikan tengok keadaan. Kebaikan tengok keadaan. Itu jadi keadaan saya dah penat. Keadaan saya sudah letih. Saya dah sedih. Mulalah main perasaan. Keluarlah perkataan-perkataan itu. Tuan-tuan, kebaikan tak ikut keadaan. Malah kebaikanlah yang memegang, menentu, mencorak, membentuk keadaan. Kebaikan tu besar nilai dia. Kerana kebaikan tu reflect kepada Allah. Tapi kebaikan kita disandarkan kepada keadaan. Suami baik, baru baik. Bila masa lapang, baru boleh ikut arahan suami. Kalau sempit, tak nak ikut. Bila senang, baru datang masjid. Kalau tengah susah, berbuat baik tapi menunjuk nak datang dekat mana, Ustaz? Menunjuk tu sebab apa? Kenapa buat baik menunjuk? Untuk apa? Mesti ada sebab keadaan atau kebendaan. Kalau bermulanya berbuat baik dengan perasaan, maka jadilah pertunjukan. Pertunjukan berbuat kebaikan. Tunjuklah. Ustaz, tak boleh Ustaz. Tak baik cakap macam tu. Berdosa Ustaz. Okey, tak apalah. Tapi, kalau betul lah kebaikan yang ditunjukkan itu tiada kena mengena dengan perkara-perkara yang riak ke, yang benar-benar yang hal-dalaman, tolong jangan kaitkan kebaikan yang dipertunjukkan itu dengan keadaan dalaman anda. Anda dah pertunjukkan keadaan kebaikan, tiba-tiba anda nak pertunjukkan keadaan dalaman. Saya sedih, kebaikan saya ini. Saya sedih, kebaikan saya ini diragui. Dah, siapa yang sekarang ni yang salah ni? Dah kamu nak tunjuk sangat, tunjuk. Tapi jangan marah kalau orang review. Biasanya yang tunjuk ni, orang review ni marah dia. Jangan tuduh saya macam tu ya. Dah. Kalau nak tunjuk, tunjuklah. Tapi kalau kena marah, jangan marah. Ambil peringatan. Ya, saya faham. Tapi tak apa. Masih nak tunjuk pun kebaikan. Supaya untuk orang faham. Okey? Tapi kalau orang tak tolong, orang tak hargai, tak buat kerjasama, tak buat ni, tak apa. Tak ada masalah. Tapi kebiasaannya, kebaikan dengan perasaan ni akan jadi pertunjukan. Adanya keakuan. Sama dengan isteri nak tunjuk kebaikan. Nak tunjuk kebaikan dengan suami. Dan sekali suami tak appreciate, mula marah. Mana kebaikan itu kebaikan yang diragui. Sebab itu bermula dengan tundukkan perasaan. Jangan ada hal keadaan kebendaan. Kebaikan itu. Dah tutup sini. Panjang lagi cerita. Bukan sebab keadaan, bukan sebab perasaan. Bukan sebab keadaan, bukan. Kebaikan itu arahan dan suruhan. Titik. Daripada siapa? Arahan daripada siapa? Daripada siapa arahan ni? Daripada Allah. Suruhan siapa? Suruhan Allah. Kepada pemilik kebaikan. Maka kebaikan itu milik Allah. Lalu Allah akan mengutus hamba-hambanya untuk menjadi suruhan. Itulah Rasulullah. Maka antara suruhan Rasulullah itu bermula dengan akhlak. Jangan buat perangai. Jangan dengki, jangan iri, jangan sombong, jangan... itu nampak. Akhlak ni. Akhlak ni bermula dari hati. Lalu diterjemahkan dengan perbuatan. Bukan dengan lisan je. Lisan ni yang kadang-kadang bohong je. Tapi lisan itu juga menjadi ukuran. Hati-hati. Sebab ada perbuatan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum.
Akhlak syariat akan menunjukkan keadaan hati macam mana tu Ustaz? Macam ini. Macam ini. Bila kata syariat, sedekah. Syariat, kalau ini umum, kalau isteri, buat kerja rumah. Okay. Ini syariat. Apa tu syariat yang nampak? Baik, bila perbuatan buat kerja rumah, sedekah ini mula tergugat. Apa yang menggugat dia? Perasaan. Nampak? Perasaan ini dia dah masuk dalam mana ni? Jika tidak ditundukkan atau tergugat, dia rasa resah, dia rasa gundah, dia rasa marah, perasaannya rimas. Sedekah sama, resah, gundah, rasa macam tergugat. Disebabkan apa? Keadaan. Disebabkan oleh keadaan, ada ancaman. Orang ni nak sedekah, orang ni pun nak sedekah. Ni berlawan-lawan ni aku tak boleh lah. Dia mula. Dalaman dia mula macam dia tak stable. Ustaz, macam mana Ustaz boleh tahu keadaan tak stable? Tu, dia buat cakap tu. Body language dia, mulut dia, penzahiran. Benda ni tak boleh nyorok-nyorok tuan. Siapa yang izinkan keluar tu? Allah lah. Tu dia. Sebab tu jangan. Akhirnya keadaan dan kebendaan. Suri rumah, buat tak dapat duit. Apa macam? Buat kerja tak dapat duit. 1 hari, 2 hari dah tak dapat duit. Lepas tu kena suruh-suruh dengan suami pula tu. Dia mula tak tahan lah. Geram aku. Dia suruh-suruh aku ni, suruh-suruh ni. Dah lah free. Makan nak, dia suruh-suruh pula tu. Nampak? Dia mula panas-panas. Pum! Dia akan bagi tahu apa isi hati dalam dia. Dah lama saya pendam selama ni. Abang ni meletup-letup habis semua keluar. Siapa jadi dengan amalan macam tu? Tak beramal lah. Tak beramal lah. Sebab itu hati-hati. Kadang-kadang bercerita hal-hal keadaan, keluhan-keluhan. Sebab tu Nabi kata jangan keluh, jangan berkeluh kesah, jangan resah gelisah, jangan. Habis Ustaz, macam mana tak nak keluh kesah, tak nak kesah gelisah? Sebab itulah kena bermula kebaikan itu dengan nampak ini arahan dan suruhan Allah. Siapa suruh sedekah? Allah suruh sedekah. Bukan sebab organisasi, bukan sebab peribadi, bukan sebab aku ada duit. Sebab Allah suruh keluarkan duit. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini surah Allah, aku kena buat. Susah Ustaz nak buat? Memang surah Allah tu susah. Sebab apa? Nafsu tak suka. Nampakkan dulu kebenaran itu. Ni, buat kerja rumah. Siapa suruh? Suami suruh. Ini Allah suruh. Kebaikan. Allah suruh. Ya ke Ustaz Allah suruh? Bila melihat kepada perkataan yang mana berbuat baik. Bukankah buat kerja rumah itu berbuat baik? Dia berbuat jahat. Bila kata isteri itu dijadikan untuk litaskunu ilaiha, untuk menyenangi kamu, berbuat baik dengan suami kamu, maka di mana? Di mana katakan ini bukan surah Allah? Buat kerja rumah tu bukan surah Allah. Dia berbalik pada suka ihsan ni pun ada perbahasan dia pun harus ya. Dia kadang-kadang orang semua dah tahu tentang ihsan. Perbahasannya bagaimana? Itulah kata bila sebut tentang perbahasan tentang kebaikan, kena tengok kebaikan itu dengan bermula kebenaran. Bila kata arahan suruhan, kebaikan itu bermula dengan kebenaran. Kebenaran. Selagi tak nampak kebenaran, tak cerita bab ihsan. Dia tak akan cerita bab ihsan. Sebab ihsan nampak Allah. Antak budallah ka'annaka tarahu. Nampak Allah dah? Nak nampak Allah macam mana Ustaz? Takut cakap tak nampak. Macam mana? Kebenaran ni malam ni saya nak bagi nampak ayat kebenaran ni tuan. Kebenaran ni sama dengan keizinan.
Anda nampak kebenaran atas negeri dah? Ada nampak kebenaran untuk masuk border dah? Kebenaran ni dapat daripada siapa? Ni kebenaran. Oh, keizinan. Bagaimana nak dapat kebenaran itu? Ini ada hadis Nabi. Alaikum bisidik. Hendaklah kamu berada dalam kebenaran. Hendaklah kamu berkata benar. Jujur. Hendaklah kamu berkata benar. Fa'ina sidik yahdi ila bir. Bila benar, dah dapat kebenaran, barulah bir. Barulah kebaikan. Jadi nak dapat kebenaran sebenarnya keizinan. Kebenaran itulah dengan mengenal. Sebab tu saya kata kebaikan tu milik Allah. Tu tanda mengenal lah tu. Dapatkan keizinan daripada pemilik untuk berbuat baik. Bagaimana nak tahu dapat keizinan setelah anda kenal apa itu kebaikan? Kebaikan itu adalah tentang Allah, bukan tentang anda. Jadi tak payah nak perasan. Tak ada ustaz nampak rentang nanti? Tak payah, saya buat contoh je. Tak payah nak menangis, tak apa balik kampung. Allahu Akbar. Kebenaran itu keizinan. Keizinan itu adalah mengenal. Adakah mengenal? Mengenal kita akan kebaikan atau masih nampak? Masih nampak diri yang berempah pulas berbuat kebaikan? Ini dia cerita dia, tuan. Sebab tu nama kita alaikum bisidik fa inna sidik yahdi ila bir wa inna bir yahdi ila jannah. Barulah kebaikan itu akan bawa kepada syurga. Ini dia panggil SOP dia. Sebab tu tadi bila kata tundukkan perasaan agar mengenali kita akan kebaikan. Sebab itu bila kita nak masuk kepada kebaikan, termasuklah kebaikan ni amalan-amalan, torik-torik, jalan torik-torik itu, torikat-torikat itu, amalan-amalan, jalan-jalan beramal ni, anda kena nampakkan kebenaran, dapatkan keizinan. Dapatkan keizinan bermaksud anda kena faham amalan itu, kebaikan itu datang dari Allah. Kalau maksudnya anda boleh sedekah, maknanya Allah bagi anda sedekah. Kalau anda amalan ni boleh dengar kuliah, maknanya Allah bagi anda dengar kuliah. Kalau anda ada suami, maknanya Allah bagi anda suami. Kalau anda boleh sebut Ya Rahman, Ya Rahim, Allah bagi anda sebut. Bermaksud apa? Kena kaitkan dengan keizinan di dalam setiap kebaikan. Allah izinkan kita buat baik, Allah bagi kita buat baik. Alhamdulillah. Ni macam mana boleh buat baik? Allah bagi saya buat baik. Tu di cerita dia. Kebenaran untuk masuk majlis siapa yang lengkap tu wajib ke wajib compound. If gagal, akhirnya terlaksana jua apa yang saya nyatakan. Allahu Akbar. Kan? Itulah dia. Tak tahu nak komen apa dah. Dah itulah kehendak pemerintah. Dah tak terkomen lah. Itu je. Bila sebut tentang dua vaksin ni, dia dah cerita lain. Masuk masjid kena dengan keizinan itu. Ustaz, itu kan salah satu ikhtiar. Okeylah, tak apalah. Iyalah betul lah. Tak nak no comment. Tak nak komen panjang-panjang. Sekarang terlebih-lebih pula cakap nanti kan. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Keizinan yang ditimbulkan dengan keadaan dan keberadaan sesuatu perkara yang mana asalnya tiada. Tu je. Bahasa kiyahnya gitu. Dia benda ni tak ada apa-apa halangan. Contoh tak apa-apa halangan. Tu kahwin dengan suami ni tuan. Suami kahwin kan? Kahwin. Ada apa-apa halangan tak nak buat baik? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada siapa halang pun. Kahwin pula. Kahwin pula dengan orang yang anda suka. Kahwin pula dengan orang yang anda suka. Tiba-tiba tak boleh nak buat kebaikan. Tak boleh nak ikut kata suami tu. Bermakna itu baru cerita tak dapat keizinan. Tapi kalau diwujud-wujudkan, itu tak tahu cakap apa. Tu kan. Ni tak ada apa-apa lah kan sebelum ni. Sebelum ni, anda datang masjid, tak ada siapa pun halang, tak ada apa pun syarat. Betul? Tiba-tiba tak boleh datang masjid. Mana tak diizinkan. Itu je.
anda tak buat kebenaran. Sekarang ni dengan keadaan yang musibah COVID ni, maka banyak syarat-syarat diwujudkan. Okey. Itu syarat tambahan. Jadi tak payah nak bersedih kalau anda tak boleh nak pergi. Jelas? Itu je saya cakap. Tak payah bersedih kalau tak dapat pergi. Sebab tu keadaan yang datang setelah itu. Malah halangan itu Allah dah wujudkan sebelum ada syarat nak masuk masjid itu. Apa dia? Halangan COVID. Cukup. Allah hantar COVID. Bam. Satu kali. Dah. Tak adalah nak datang macam dulu lagi dah. Aku bagi masa dulu. Berbelah tahun. Berpuluh tahun. Saya difahamkan. Tak tahu. COVID ni tak pernah berlaku sejak 80 tahun kebelakangan ni. 90 tahun. Mana yang dah lama-lama tu. Tiba-tiba berlaku. Maka Allah bagi dalam tempoh 2 tahun ni. Boleh jadi 20 tahun sebelum, 40 tahun sebelum, kita bebas keluar masuk masjid. 2 tahun mendatang, sekarang ni, ada sekatan COVID. Yang lain-lain tu tambahan, kena pakai mask lah, kena ada cucuk 2 kali lah. Itu tambahan. Jadi tambahan itu kalau tak dapat penuhi, tak apalah. Nak macam mana? Kalau anda dah cucuk pun, kena ikut kota juga. Nak masuk, kena tunggu queue juga. Nak cakap apa? Itu keizinan bersebab. Ini kita cerita kebenaran yang tanpa ada apa-apa halangan. Suami sendiri bukan suami orang. Suami sendiri pun tak boleh nak buat baik. Bukan suruh buat baik dengan suami orang. Tapi ustaz dengan suami orang dia suka buat baik. Tu masalah tu. Suruh buat baik dengan isteri sendiri bukan dengan isteri orang. Tapi ustaz terbalik dengan isteri orang pula dia buat baik. Ni masalah. Dengan isteri sendiri, dengan suami sendiri. Dan tak ada apa-apa halangan. Halalan toyiban. Halalan toyiban. Pun terhalang-halang. Ya Tuan Syed Yusof, di Amerika mereka sewa stadium untuk buat solat raya korban. Masya Allah. Itulah dia. Itulah saya kata tadi Tuan Syed, no comment dah. Tanpa no comment. Tu je lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sidang jemaah yang mulia Allah Taala. Ini SOP untuk buat kebaikan. Kebenaran, kebaikan, jannah. Alaikum bisidik fa inna sidik yahdi ilal bir wa inna bir yahdi ilal jannah. Maka kalau bermula dengan perasaan tadi memang takkan cerita buat kebaikan. Yang ada luahan perasaan. Tengok tuan-tuan keadaan sekarang ni. Meluahkan perasaan ni dah semua orang. Tak boleh masuk masjid, luahkan perasaan. Tak boleh nak buat baik, luahkan perasaan. Orang tak hargai kebaikan, luahkan perasaan. Keadaan tak ini, kebenaran tak ada, macam-macam lah. Suami tak ini, luahkan perasaan. Lepas tu keluarlah statement, kita ni kan ada perasaan. Kita ni kan manusia biasa. Allah tak suruh kita jadi biasa. Allah suruh jadi hamba Allah, taat pada Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ada sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita bukan umat biasa. Kita kuntum khaira ummatin. Sebaik-baik umat. Bukan biasa-biasa. Datang kita tak berapa nak ngaji. Biasalah Ustaz. Saya ni ada perasaan. Kena. Yelah kadang-kadang Ustaz. Macam mana. Datangnya agama nak tundukkan perasaan lah. Datangnya agama nak tundukkanlah tadi perangai-perangai yang tak betul tu. Maka tundukkan perasaan itu. Jangan ikut keadaan, jangan ikut kebendaan. Kebaikan itu hasanah milik Allah. Jangan tunggu ada duit baru nak sedekah. Jangan tunggu lapang baru nak beramal. Jangan tunggu senang barulah nak dengar ni. Jadi sedang jemaah yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi caranya kebaikan itu arahan. Malam ni kita belajar kebaikan itu arahan dan suruhan. Biarpun penganiayaan berlaku atas kita, maka ia satu arahan, ini satu suruhan. Orang anaya tak tu mahen. Kau nak anaya aku buat baik, itu kau punya pasal. Aku buat baik untuk memenuhi arahan dan suruhan Allah dan Rasulullah SAW. Nampak? Jadi ada tak mainkan perasaan? Tak ada. Sempat nak bersedih? Tak sempat. Nak sempat kecil hati? Tak sempat. Kerana hati itu
telah terjaga, terpelihara oleh akhlak mengikut kepada landasan Tariq Nubuwah. Selesai. Jadi sebenarnya jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka nampak syariat, yang tadi kata syariat menzahirkan hakikat, contoh seperti ini, sedekah, buat kerja rumah, maka bila tergugat dengan dua perkara ini, dalam meletup perasaan di dalam hati. Meletup. Datang resah dia. Datang. Sebab tu Allah SWT akan menguji kita, uji kita sampai kita tak ada mulut cakap. Mulut ni dah tak nak orang kata nak komen dah. Okey bang, baik bang. Dia tak ada susah ni bang, Dia tak ada susah-susah dah. Dengan Allah, kalau betul cinta, tak ada susah dah. Tapi sebab tengah belajar kan, itulah. Silap lagi bulan, dia bukan belajar, dia orang kurang ajar. Ustaz, boleh ke sedih kalau tak boleh pergi solat Jumaat? Tu Tuan Izzuhari. Saya dah kata tadi. Sekarang ni, halangan ini bukan terjadi disebabkan oleh halangan yang umum. Halangan yang telah dibentuk-bentuk. Ada kota, ada itu, ada syarat-syarat tertentu. Jadi tak perlu sedihlah kalau tak dapat pergi. Sedihlah kalau di saat 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, yang kita terbuka tak ada apa-apa syarat, tak pergi. Itulah fasa kesedihan yang amat dahsyat. Sekarang ni, tak boleh nak pergi. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak buat apa? Merontak? Nak marah? Nak menangis bucu kata? Tak payah. Buat jemaah kat rumah. Solat dengan isteri, dengan anak-anak. Cukup. Sekarang ni fasa memperkuatkan soft-soft dalaman. Dah tak boleh nak komen, nak cakap apa? Ini bukan masa untuk kita nak bersedih dengan benda yang bukan terjadi dengan keadaan yang orang kata apa? Ya, ini masanya Allah nak tengok kita. Terima keadaan ini, hakikatnya. Dah tak boleh. Sebab tu, tak perlu bersedih. Bersedih itu bila kita diberi peluang, kita tak buat. Itu patut sedih. Itu bila nanti? Di hari kiamat nanti. Di saat kita di dunia dulu, kita diberi peluang, tapi kita banyak ikut perasaan kita. Malaslah, penatlah, tak sukalah. Macam-macam lah alasan kita. Kita tak nampak itu dah suruhan daripada Allah SWT. Mana-mana isteri-isteri yang mana gagal mentaati suami-suami dia, di akhirat dia akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Sebab dia akan nampak waktu, ya Allah, ruginya aku tak taat dulu. Rupanya aku banyak mempertahankan perasaan daripada mempertahankan ketaatan. Di dunia ini boleh kita bicara soal perasaan. Tapi di akhirat sana, malaikat tak ambil kira soal perasaan. Jadi sebenarnya jemaah yang Allah Ta'ala, saya kira cukup setakat tu dulu perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akhiri dengan bacaan surah Al-Mulk. Sebab tu kita kena ingat, mana-mana suami yang tidak mendidik isteri-isteri, yang terjadi satu penyesalan, kesedihan yang amat dahsyat. Mana-mana yang dulu ada masa tak mau tengok, dengar kuliah, dengan ceramah. Ni tentang COVID ni pun tak nak mau dengar lagi cerita kebenaran. Anda menyesal. Di dunia ini belum penyesalan. Dunia bolehlah kita luahkan perasaan, tak puas hatilah, sedihlah, apalah orang tu, kalau saya penatlah, tak bolehlah macam ni, kenalah bagi saya berehat sikit, apalah. Okey? Silakan. Dekat akhirat, alasan anda tidak diterima. Alasan penat-penat tidak diterima. Itu jam baru tahu penyesalan yang teramat dahsyat. Sebab tu sekarang ni, biar berpenat. Kalau mati pun dalam buat taat, lebih baik daripada rehat lalu mati. Rehat pun mati. Sebab apa? Penatlah. Penat ada dua, penat badan, penat hati. Dengan hati-hati pun penat malah. Nak baca surah Al-Mulk pula, penatlah letih. Cakap dah penat, malah. Dia dah malas tu, pum, Allah tarik nyawa. Habis. Lebih baik mati dalam berbuat taat daripada mati nak rehat, mati. Dahlah kamu rehat dah terus. Asyik alasan dia. Itulah, matilah katanya. Dah mati.
Jadi sidang jemaah mungkin Allah Ta'ala. Khair, insyaAllah mari kita baca surah Al-Mulk. Kita tutup pengajian kita malam ni dengan sama-sama baca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan tuan-tuan penyuciannya kita bersih kembali dengan kita sama-sama baca surah Al-Mulk. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Mulk ini menjadi asbab untuk kita bertemu dengan Allah SWT dengan keadaan yang bersih. Khair. Astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Selesai sudah bacaan suci Al-Quran daripada surah Al-Mulk tadi. Mudah-mudahan ianya menjadi amalan yang berterusan kita sehinggalah kita dijemput oleh Allah SWT. Begitu juga surah Al-Hadid dan begitu juga dengan majlis ilmu kita pada malam ni, insya-Allah. Baik, tadi saya ada baca tadi minta doa hajat bagi yang sedang mengalami musibah tadi, penyakit tak silap saya. Dan untuk pengetahuan anda semua, untuk semua sidang jemaah penonton yang dimuliakan, setiap kuliah, setiap malam ni, niatkanlah sebagai wasilah, asbab untuk diangkat segala penyakit, musibah, khusus keluarga anda ke. Dan kita doakan juga, saya harap pada yang menonton, yang bersama dan menuntut ilmu dalam pengajian ini, benda yang susah ya tuan-tuan. Bukan senang, nak nuntut ilmu ni susah. Jadi mudah-mudahan dengan kesusahan ini Allah dengar, Allah nampak kita, Allah tengok kita. Lalu pada sama kita doakan sahabat kita yang mana dalam ni sedang mengalami kesusahan-kesusahan. Dan seperti mana hajat juga daripada tadi kan saya live dengan surah An-Nur fasal 3 Seremban tadi. Saya lepas pandang untuk doakan kesejahteraan kepada jemaah dan ahli keluarga jemaah surau An-Nur tadi, katakan positif COVID. Encik Yusof, Encik Safian dan Encik Baharudin, ini jemaah surau lah. Dan anda semua jemaah yang saya tak sebut nama, minta maaf, tapi ada yang ada bagi nama-nama kat saya ni. Saya selalu niatkan dan anda juga niatkan, mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan malam ni asbab untuk kita mendapat pertolongan Allah SWT. Pertolongan. Jadi bila anda buat kebaikan, maka anda minta tolong Allah. Itu kaedah dia. Buat kebaikan susah-susah tak apa tuan-tuan. Biar kita susah-susah lah, tak apa. Jangan cari penyakit sudah. Penyakit ni apa? Duduk santai-santai dan relax senang-senang pun penyakit. Anda ingat-ingat. Tapi susah-susah itu bukan penyakit. Itu sebagai satu pembuktian, manifesto, pembuktian kepada Allah SWT. Lagi besar hajat kita, lagi susah kita kena buat sepatutnya. Macam contoh kita setiap malam kena ada kuliah. Ini sebab hajat kita besar, kita masuk syurga kan. Hajat kita besar, masuk syurga. Jadi kita kena tunjukkan bukti kita ni memang susah-susah. InsyaAllah. Kita doakan juga. Jadi dengan susah tu beramal, maka anda minta Allah. Fas'alillah fasta'in billah. Doa, ya Allah aku susah, ya Allah tolong, ya Allah. Doa. Mana tadi? Ya Allah anak aku tengah sakit, ya Allah tolong. Tapi pastikan anda kena susah-susah menuntut ilmu. Sebab supaya cagaran itu. Dan kita pula yang sedang menuntut ilmu ni doakan juga kepada mereka-mereka yang susah, sahabat-sahabat kita, ahli jemaah kita, dan yang khusus dan umum kepada yang luar juga, insya-Allah.
Baik juga sikit pengumuman. Surah An-Nur tadi juga, surah An-Nur fasa 3, minta sama-sama kita bagi sumbangan untuk pembinaan kubah surau dia. Jadi fahamkan kos ini RM15,000. Jadi mana-mana yang menyumbang tu boleh pergi ke page surau dan infaklah ke surau tersebut. Baik, insyaAllah terima kasih banyak kepada semua yang terus berada sampai ke penghujung pengajian kita pada malam ni. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah, hingga kita bertemu lagi pada siri yang berikutnya. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah. Suratul Asr. Barakallahu wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.